Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ni kita lepak maqasid. Sebenarnya dah hampir 2 bulan tau bercuti lepak maqasid. Jadi kita baru start balik lah. Sebab ada pemilihan. Sebab pemilihan. Sebab kita nak kempen bagi Amir menang. Kan? Yang kat Sabah tu cerita lain, tu game lain sebenarnya kita dah jemput anak Nazri Yunus juga, tapi dia hari ni dia program kat utara, kata dia. Sabah. Kita kat Sabah. Dia kat Sabah. Yelah kot. Lepas tu Nik Nazmi Hasan dia dah setuju, tapi dia hantar mesej tadi maghrib, dia kata dia ada masalah tak sihat sikit. Pada malam ni demam kot, ataupun demam terkejut, takut ke apa terpulang, Allah kan. Jadi kita hanya ada Amir lah pada malam ni, insyaAllah. Macam biasalah Meh, kau akan bentang dalam 15 hingga 20 minit apa yang kau nak cakap tentang MK, ataupun kau nak kritik MK yang dah ada ke macam mana. Lepas tu kau terimalah soalan-soalan setan daripada geng kita ni. No problem. Okey right. Jadi aku jemput. Fala tafaddal mashkura. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Najwan dan rakan-rakan. Najwan. Wanji. Dia ni sama sebab Wanji ni sama nakal dengan Najwan lah. Dia menyamakan nakal aku dengan Najwan tu masalah. Sebab Wanji dia suka kritik istana. Jadi yang lain tu pun sama kan. Okey, jadi okey. Jangan banyak gurau. Sorry, saya tak begitu serius. Saya terima kasih di atas kesempatan ini, at least bagi sikit ruang. Cuma saya nak maklumkan sikit sebanyak, saya hargai semua rakan-rakan saya yang bertanding, termasuk saudara Nazri dan saudara Nik Nazmi. Sebab kalau lihat daripada trend yang berlaku pada tahun 2010, pemilihan di peringkat angkatan muda kelihatannya agak tenang, tanpa ada serangan yang melampau lah. Sedikit singgungan yang dilakukan dalam media-media sosial, kebanyakannya tidak dibuat oleh pimpinan, yang ada cuma dibuat oleh ada beberapa orang-orang yang over the board ataupun melampau sedikit lah daripada permainan politik. Dan saya rasa ini satu masa depan yang sangat baik kepada Parti Keadilan. Apatah lagi setakat ini cuma angkatan muda je yang komit terhadap debat yang kita telah laksanakan. Masing-masing berhujah, bukan soal menang kalah, tetapi komitmen itu sendiri menunjukkan ada kesediaan baru dalam politik baru nasional, khususnya di kalangan anak muda. Dan di kalangan parti-parti politik saya rasa keadilan yang paling terkedepan dalam soal ini. Walaupun UMNO dah buat dalam beberapa sesi yang lepas, tapi saya kira dia tidak dilakukan dan tidak dilaksanakan sejernih sebagaimana yang dapat berlangsung dalam Parti Keadilan. Jadi siapa pun yang menang, saya kira Parti Keadilan ada potensi yang besar. Tetapi dalam konteks saya di peringkat Parti Keadilan, saya hari ini tak akan bercakap lah soal bagaimana nak kukuhkan parti, kuatkan parti, sebab saya kira audien pada malam ni lebih menjurus kepada anak muda Malaysia. Apa yang nak dilakukan dan apa yang akan ditekankan ataupun diutamakan dalam perjalanan angkatan muda sekiranya saya diberikan sedikit amanah di masa depan dalam kepimpinan AMK. Secara asasnya anak muda Malaysia saya kira berdepan dengan situasi yang sangat mencabar apabila pada waktu ini saya kira kita seolah-olah ketandusan kepimpinan di banyak lapangan, bukan soal politik saja. Kepimpinan dalam bidang pendidikan, hatta sampai ke bidang kepimpinan belia. Satu ketika dulu kalau kita lihat ada 2-3 tokoh yang menonjol dalam bidang belia. Begitu juga dengan bidang kebudayaan. Dan maafkan saya jika saya terlanjur kalau saya katakan dalam bidang aktivis mahasiswa pun tidak nampak masa depan sebagaimana wujudnya Anwar Ibrahim ataupun tokoh-tokoh yang lain, termasuk Suhaimi Ibrahim satu ketika dulu. Maknanya pada ketika itu mereka mampu menggugah
kepimpinan nasional dan pandangan-pandangan mereka itu diangkat. Dan ini merupakan satu isu yang saya kira perlu dihayati dan diutamakan oleh semua kepimpinan pemuda yang ada dalam negara kita, mana-mana parti pun. Malahan kalau kita lihat dalam UMNO pun, kalau kita lihat dalam UMNO pun, hanya Khairi Jamaluddin sekarang yang dikenali. Kalau rakan saya sampai di Perak tanya siapa timbalan ketua UMNO Malaysia, Azwan, orang panggil dia Azwan Bro sebab dia punya Twitter account dia Azwan Bro. Itu pun ada sebahagian bahagian-bahagian ataupun kawasan parlimen tak begitu mengenali beliau. Dan ini petanda yang sangat meresahkan. Sebuah parti yang sangat besar seperti UMNO dan juga PAS dan juga yang lain-lain juga tidak mampu menyediakan lapisan kepimpinan yang nampak futuristik ke depan ataupun nampak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Walaupun ada kesedaran baru dalam dunia media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram dan lain-lain dalam media sosial, adanya yang dikatakan kesedaran secara nampak daripada kalangan masyarakat. Tak kira isu apa-apa pun, ada keterlibatan anak muda yang agak relevan kalau diukur dengan kehadirannya dalam media sosial. Namun begitu, saya kira kalau kita benar-benar jujur, kita akan dapati sebahagian besar daripada pemilik akaun media sosial seperti Twitter itu sebenarnya tidak melayan persoalan-persoalan politik. Dan saya boleh buktikan dengan post-post politik saya lah. Kalau post saya bersama anak saya yang kecil, saya dukung dia ke, kan, kadar like tu akan lebih tinggi daripada kadar saya kritik satu topik politik. Okay. Dan ini menunjukkan bahawa mungkin ada orang dah tak suka dengan politik, dan ada juga satu petanda bahawa dunia politik ini tidak digemari oleh anak-anak muda dan perlu ada satu semangat baru untuk menggamit anak-anak muda ni supaya ada keterkaitan dengan politik. Selalunya dan kadang-kadang sampai saya sedikit bimbang dalam banyak-banyak keputusan-keputusan pilihan raya dan sebagainya. Pertarungan di antara Pakatan Rakyat itu sudah semakin menyengit antara peti anak muda. Dan antara isu yang dibangkitkan ialah kerana pada pilihan raya lepas kita tak mampu tawarkan lesen percuma yang nilainya mungkin RM200 atau RM250. Justru saya kira ini adalah satu petanda yang perlu ditangani dengan segera oleh mana-mana pimpinan pemuda, termasuk pimpinan Angkatan Muda, dan insya-Allah saya berada dalam kesedaran itu untuk angkat persoalan ini. Justru dalam gagasan yang saya bawa ada persoal perkuat Angkatan Muda perkara, ada 7 perkara yang saudara boleh lihat. Antara isu yang saya letak dalam isu yang keempat dan ketiga dan keempat itu adalah soal pembelaan anak muda. Dan yang keempat itu saya tekankan yang dipanggil sebagai pendidikan dan latihan politik. Daripada konteks Parti Keadilan, sudah pasti saya akan cuba untuk melihat bagaimana membentuk Angkatan Muda sebagai lapisan kepimpinan dalam Parti Keadilan di masa depan. Sebab selepas 15 tahun, ini yang biasa saya sebutkan dengan anggota, selepas 15 tahun saya kira sudah sampai masanya keadilan membina mold dia sendiri untuk kepimpinan masa depan. Boleh dikatakan dalam tempoh 15 tahun daripada sekarang ini kita menyedut daripada pelbagai sumber. Ada daripada PAS, Wan J ni belum masuk Parti Keadilan je lah, sekejap lagi dah. Macam yang lain-lain daripada NGO, daripada UMNO dan daripada parti-parti lain. Ada yang tak berparti pun. Dan ia menyebabkan Parti Keadilan itu tidak mempunyai yang dipanggil sebagai political ideology lah. Sebab itu dalam pertandingan peringkat nasional yang lebih besar, saya dan kawan-kawan saya nampak bahawa keadilan raya yang dibawa oleh YB Azmin itu adalah satu usaha untuk mengukuhkan
mengukuhkan apa yang dikatakan sebagai ideologi dan fahaman parti keadilan rakyat. Itu dalam soal parti lah. Tapi dalam soal yang lebih besar, apa yang saya kira penting untuk dibawa ialah tentang soal political education kepada anak-anak muda kita. Pendidikan politik supaya mereka memahami bahawa politik ini memberikan kesan dan dampak yang besar dalam pengaruh kehidupan mereka, apatah lagi dalam kehidupan masyarakat yang ada di Malaysia. 3 aspek yang saya akan tekankan dalam isu pendidikan politik. Yang pertamanya iaitu tentang faham kebebasan. Saya kira faham kebebasan di Malaysia ini memang difahami dengan cukup juling ataupun sengit oleh ramai masyarakat, termasuk anak-anak muda. Yang saya selalu sebut dan kawan-kawan selalu sebut ataupun selalu ditulis dalam artikel, perkataan kebebasan itu selalu diletakkan mutlak di belakang. Dan ini permainan daripada penguasa yang ingin memburukkan serta memberikan identifikasi cemar kepada perkataan kebebasan. Sebagai contoh, kalau tak ada kebebasan mutlak. Sebagai contoh, kebebasan akan membawa kepada kehancuran. Kita berikan kebebasan tapi. Kepercayaan rakyat terhadap kebebasan ini sangat penting. Sebab akhirnya nanti apabila rakyat yang faham dan mengerti tentang arti kebebasan ini, dia akan menjadi rakyat yang tidak akan dikongkong dan mudah diperbodohkan oleh siapa-siapa yang akan menjadi pemerintah. Jadi saya kira kepercayaan, keimanan dan melihat kebebasan itu sebagai satu tiang yang penting dalam kehidupan kita itu harus diambil kira. Dan tentang limit dan pagar-pagar yang dikatakan mutlak dan tak mutlak itu, saya kira ada pagar yang cukup luas dalam kebudayaan, dalam agama. Malahan kalau kita tuduh Amerika Syarikat itu sebagai satu masyarakat yang over freedom pun, di setengah kawasan-kawasan mereka yang agak konservatif, kadang-kadang lebih teruk lagi halangan-halangan tentang kebebasan yang ada mereka. Tapi faham kebebasan itu merujuk kepada hak-hak sivil, hak-hak sivil yang harus dinikmati oleh rakyat, dan kepercayaan bahawa kebebasan itu bukanlah satu yang mengerikan, sebaliknya ia harus menjadi antara nilai penting dalam kehidupan masyarakat kita. Faham kebebasan itu sendiri adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab banyak saya agak rapat dengan aktivis media dalam beberapa tahun yang kebelakang. Saya dapat lihat sebahagian pengamal media pun tak percaya tentang erti kebebasan media. Sebagai contoh, kadang-kadang kita cakap mana kebebasan, bila kita berkuasa kita dah mula nak mengongkong, memberikan arahan-arahan tertentu dan sebagainya. Jadi saya kira kebebasan ini adalah sebagai satu nilai yang harus ditanamkan, dan insya-Allah ini yang akan jadi antara tiang kepada pendidikan politik yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Malaysia. Isu kedua yang saya kira penting, walaupun selalu diulang-ulang, walaupun sudah semakin mencair, saya kira masih lagi kita perlu tekankan tentang soal kita pentingkan tentang soal politik perkauman dan agama yang sempit. Dua isu ini yang masih lagi menjadi batu penghalang kepada reform dan perubahan yang ada di Malaysia ini. Dan banyak perkara yang harus kita gugah, banyak perkara yang harus kita gegarkan. Sebagai contoh, tentang dasar kebudayaan kebangsaan, saya kira mana-mana parti politik pun belum lagi mampu untuk mencabar dan mencuit dasar ini, kecuali oleh beberapa aktivis kebudayaan khususnya alternatif yang mahukan supaya dasar ini dinilai semula. Dan politik perkauman ini walaupun ia tidak seperti begitu ketara, tak ada apartheid system ataupun yang dikata pecah perintah yang keterlaluan, tetapi di dalam sanubari yang paling dalam bagi semua kaum itu, saya percaya ada pemisahan kaum yang sangat tajam. Ramai yang bergembira, saya bagi contoh dengan kemenangan Datuk Seri Dr. Wan Azizah di Kajang,
dan ada peningkatan undi Melayu dan ada peningkatan undi anak muda, khususnya di kawasan majoriti Melayu. Saya terima dia sebagai satu petanda yang baik. Tapi jangan-jangan saya cukup bimbang bahawa faktor itu ialah kerana Datuk Seri Dr. Wan Azizah berlawan dengan Choo Mi Fan, bukan kerana isu-isu kenaikan harga barang, GST ataupun taraf dan kedudukan ekonomi kita yang ataupun MH370. Jangan-jangan saya cukup bimbang tentang isu itu. Dan ini adalah satu perkara yang harus kita tangani. Sebab disebabkan oleh jalur politik yang agak ke tengah. UMNO pada selepas 2008 dan sebagainya juga sudah menjurus ke arah ke tengah. PAS pun dah tahu buat konsert kan, dulu lawan konsert dan sebahagian. Dan juga keadilan sudah pasti masih berada di line yang paling tengah. Wujud apa yang dikatakan perkasa, saya sebutkan banyak kali bahawa perkasa ini yang mula-mula boleh dianggap serpihan dan nyamuk, sebenarnya menarik golongan anak muda yang agak ramai. Dan anak-anak muda ini sebenarnya berada dalam keadaan pemikiran yang insecure bagi saya, ataupun rasa kurang selamat dengan keadaan politik, dan dirasakan bahawa jawapannya itu adalah perkasa. Dan ini penularan yang saya rasa berlaku dalam masyarakat, khususnya orang Melayu. Dan insya-Allah saya kira Angkatan Muda baru akan cuba untuk menekankan kita kembali kepada gagasan yang lebih moderate ataupun lebih meraihkan dan membawa memisahkan ataupun tak tampak ada pemisahan isu perkauman dalam negara kita. Saya faham ini bukan benda mudah, tetapi saya kira kalau kita memberikan latihan yang baik, pendidikan yang baik kepada anggota-anggota kita, keadilan dan Angkatan Muda, dan anggota-anggota ini akan menjadi jurucakap yang ada di bawah, yang kemudian akan memberikan pendidikan yang seterusnya kepada rakyat, yang tercermin dalam ucapan dia, yang tertulis dalam artikel-artikel yang dibuat, ataupun yang dapat dilihati daripada 140 karakter dalam Twitter masing-masing. Contohnya lah, supaya saya rasa benda-benda ini kita saya tak pandang ia sebagai satu yang mudah. Sebab saya jumpa ramai orang tengok pakaian itu kadang-kadang mengalahkan orang Amerika syarikat. Jadi bila kita bercakap tu sampai masuk minit yang ke-40, bila kita bercakap tentang soal equality, pendidikan percuma, akhirnya akan sebut nanti bangsa lain akan dapat menyaingi kita. Dan ini saya rasa benda yang sangat real yang perlu ditangani, dan adalah perkara serius yang perlu dibawa supaya bagi saya angkatan muda, orang-orang muda di Malaysia ini boleh menyediakan lapisan yang masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia. Perkara ketiga yang saya rasa penting untuk ditekankan ialah kefahaman rakyat tentang fungsi rakyat dan kerajaan, ataupun yang dikatakan tentang faham demokrasi dan faham tentang kerajaan dan rakyat. Setelah ada pengalaman yang satu penggal dalam kerajaan, saya dapati bahawa rakyat kita ini memang suka dikongkong oleh kerajaan, dan mereka ini kadang-kadang suka menarik tangan kita untuk mengawal hak-hak mereka. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita tangani. Kalau tak ditangani, keadaan politik Malaysia tidak berubah, dan menyebabkan ahli-ahli politik kita dan taraf politik kita itu tidak berkembang. Kedudukan kerja ahli-ahli Dewan Negeri kita sebagai seorang penggubal dasar namanya, tapi 80% daripada ahli-ahli politik kita, baik ahli parlimen, ahli Dewan Negeri, tidak berfungsi untuk menggubal dasar. Mereka berfungsi untuk menangani longkang sumbat, anak salin, bersunat, politik-politik Ahmad Maslan, kahwin, mati, bersunat, akikah. Dan ini jadi satu yang akan menarik ke dalam kualiti politik dalam negara kita. Dan fungsi wakil-wakil kita yang hebat di Dewan tidak dilihat hebat oleh rakyat. Rakyat suka tengok, senanglah jumpa Amiruddin ni, dia boleh duduk minum kedai kopi, contohlah. Itu pewatakan yang mungkin ada dalam setengah ahli politik kan.
Tapi kalau itu penilaian yang ada dari kacamata rakyat, termasuk anak-anak muda di masa depan, saya kira kita gagal untuk upgrade ataupun menolak ataupun mengangkat apa yang dikatakan kualiti dan isu-isu politik dalam negara kita. Jadi bagaimana hak rakyat, fungsi rakyat, faham tentang demokrasi. Ada setengah orang tu ingat ahli politik ni semua benda dia boleh buat. Semua benda. Lulus tanah, lulus projek, lulus itu, lulus ini, kan? Dan anak nak masuk universiti, anak nak masuk sekolah. Dan saya kira pemikiran yang dicemari dengan pemikiran-pemikiran ini, kalau dibiarkan, ia akan mencambah dengan lebih besar dan akhirnya menjadikan ahli-ahli politik ini jadi terlalu berkuasa. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Power itu kecenderungannya kepada corruption ataupun kerosakan, dan kuasa sepenuhnya itu akan membawa kerosakan yang sepenuhnya. Dr. Mahathir pun dah quote benda ni. Itu yang saya pelik. Okay? Jadi ini 3 perkara yang saya anggap perlu untuk diberikan perhatian untuk menyedarkan rakyat, di samping beberapa perkara lain lah ya. Kalau dalam soal pembelaan anak muda dan sebagainya ni, saya kira dia akan lebih cerah dan lebih terkedepan jika kita menyelesaikan asas-asas ini. Bila rakyat bebas, fikirannya bebas, faham dia tentang kebebasan itu jelas, ia sudah tidak lagi perlu bergantung dengan mana-mana kekuasaan untuk menentukan kehidupan dia. Contoh, bila dia bebas, dia boleh nyatakan pendirian dia dengan terbuka. Bila dia faham apa yang dikatakan politik perkauman ini sebagai satu kerosakan, dia sudah boleh menerima apa yang baik daripada mana-mana sumber dan sources ataupun daripada mana-mana tradisi sekalipun yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat dan negara. Bila dia faham tentang konteks rakyat negara, apa hak rakyat, apa hak negara, dan bahawa kerajaan ini tidaklah boleh selalu menentukan segala-galanya sampai seluruh dalam mana nak dipakai. Contoh, ini semua akan menyelesaikan ataupun akan mampu untuk mengangkat kualiti anak-anak muda kita, dan insya-Allah saya percaya 3 perkara asas ini juga akan melonjakkan beberapa tokoh-tokoh muda kita untuk isi kekosongan dalam pelbagai bidang, ekonomi, sukan, kebudayaan, seni, agama. Sepatutnya kita ada 25 lagi Wanji, kenapa ada seorang je Wanji? Contoh. Dan sepatutnya kita sekarang ni ada 15 Siti Nurhaliza yang mampu standing. Contoh, dengan kualiti. Dan ini dia reflect, saya rasa dia reflect dengan apa yang berlaku, dan saya percaya kalau kita selesaikan 3 asas atau asas-asas yang saya sebut tadi, kita akan tolak komuniti kita, khususnya orang muda, untuk future lah, untuk masa depan. Cukup. Okay. Dengan perbezaan antara ideologi antara PKR, PAS, DAP, dia ada 3 parti yang berbeza dan ideologi berbeza. Macam tu isu hudud kan. Memanglah PKR dia ambil jalan tengah, tak macam DAP dan PAS kan. Sebagai orang tengah nak mengatasi perbezaan 2 ideologi ni, macam mana agak-agak ni calon akan datang mimpi ni? Saya kira sebagai pimpinan pemuda dan kepimpinan muda dalam Pakatan Rakyat, kita harus meninggalkan pergaduhan-pergaduhan lama dan memikirkan tentang persediaan masa depan. Dan pergaduhan-pergaduhan di antara raksasa-raksasa lama ni juga merupakan satu perkara yang selama ini menangguhkan beberapa jalan untuk penerimaan rakyat dalam Pakatan Rakyat. Saya ada sebutkan dalam debat yang lalu bahawa apa salahnya pemuda ketiga-tiga parti duduk sekali dan memanggil pakar-pakar mereka untuk membincangkan perkara-perkara sensitif yang melibatkan polisi. Antaranya ialah tentang isu negara Islam. Antaranya juga isu yang melibatkan tentang pengagihan ekonomi dan sistem ekonomi negara. Antaranya juga ialah tentang bagaimana sistem pendidikan negara.
ini perkara-perkara krusial, yang perkara-perkara genting yang saya kira perlu untuk ditangani di peringkat awal. Dan sebagai pemuda, kita kena fikirkan masa depan kita yang lebih panjang berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang telah lama ini. Dan saya kira sebagai antara inisiatif awal, kita harus duduk bersama dulu, bincang secara dalaman apa pendirian, bawa tokoh, bawa pakar, bukan bincang soal kalah menang undi 50% tambah 1 atau tambah 3 saja, tapi soal apakah the ideal atau the imagine society yang kita mahukan dalam tempoh 10 tahun 15 tahun ke depan. Jadi saya kira benda-benda ni perlu dibincangkan. Kenapa tak ada benda tu berlaku? Kenapa sampai sekarang tak berlaku lagi? Contohnya pemuda tiap-tiap parti tu berjumpa dan bincangkan isu yang mungkin sensitif lah. Kalau yang dinosaur ni nak bercakap, dia akan ambil posisi masing-masing. Dia dah ada skrip kan, skrip yang dalam dah tulis kat batu lah. Tapi anak muda lebih fleksibel. Tapi kenapa tak ada berlaku? Remah dinosaur tu sensitif lah. Sebab saya cakap dengan Wan Ji tu, jadi bahasa saya kena jadi macam tu lah kan. Kenapa tak berlaku? Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Saya tak nak bagi kritikan secara spesifik, tapi yang saya maksudkan tadi, kita ada penurunan kualiti di kalangan anak muda, dari kalangan semua lapisan, termasuk kepimpinan pemuda dalam parti kerajaan, termasuk kepimpinan pemuda dalam Pakatan Rakyat, termasuk kepimpinan pemuda dalam seni, kepimpinan belia dalam bidang macam-macam. Kerana tak tertonjol. Jadi tak apalah, kalau nak ada tu, tunggu saya jadi ketua-ketua muda. Dah contohlah. Tak, maksud saya tak ada, tak. Kalau kenapa tak ada dan kenapa ada, saya kira itu yang dikatakan bahawa kita masih lagi sedang cuba untuk menyediakan kesepakatan yang betul-betul wujud dalam Pakatan Rakyat. Sejarah politik negara kita, ya, dulu ada Socialist Front, dulu ada Gagasan Rakyat, dulu ada Angkatan Perpaduan Ummah, dan kesepakatan bukan Barisan Nasional ini hanya wujud pada selepas 2008. Itu kita kena akui lah, selepas 2008. Jadi banyak benda-benda lah, benda yang urusan teknikal dan urusan pentadbiran pun Sekretariat Pakatan sebagai contoh. Saya tahu Sekretariat Pakatan tu bagaimana urusan dia, dan bagaimana belum ada satu organisasi yang tersusun. Jadi rumah pun tak siap, nak bincang nak balik raya ke tempat mana tu jadi masalah kadang-kadang. Jadi saya rasa selepas 7-8 tahun Pakatan Rakyat membuat pact yang agak intact, dan kadar mesyuarat mereka juga jauh lebih kerap berbanding Barisan Nasional. Barisan Nasional ni mesyuarat setahun sekali ya. Pakatan Rakyat buat convention every year. Barisan Nasional ni buat convention bila nak pilihan raya je. Tapi Pakatan Rakyat dah mulakan benda-benda macam tu. Jadi saya kira ada dah buat dah, mungkin baru-baru ni saya dengar dia cuba buat. Tapi kita akan teruskan ke arah jawapan, dan sebagai pimpinan pemuda kita kena serahkan ini daripada hasil kajian kami. Jadi pergerakan kita akan lebih progresif. Dan selepas pula kita dapat pemerintahan di beberapa buah negeri, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kelantan, di Perak sebentar beberapa tahun, Kedah saya rasa semua pemimpin-pemimpin pakatan yang muda dan yang tua ini sudah mengalami realiti tentang kerajaan sedikit sebanyak, dan beri perkara-perkara ini akan juga sedikit sebanyak menimbulkan kesedaran kepada mereka-mereka ini tentang realiti kerajaan dan realiti sebagai pemerintah dan realiti Malaysia secara tidak langsung. Jadi saya kira sedikit kegagalan kita 2008 sampai 2013 itu ada hikmah jugalah. Maknanya kita mampu sediakan lagi sebelum dah dapat kerajaan esok terbarai balik. Tak mampu kita selesaikan beberapa isu-isu sensitif yang gagal di tangan. Okey, soalan dia. Kau punya idea memang bagus tau. Tapi kau percaya tak idea kau ni orang tak terima? Agak-agak lah kau buat idea ni menyebabkan kau kalah. Kau agak-agak macam ni.
Kalau Wanji upload dekat Facebook dia, saya menang. Malam ni kena upload. Malam ni kena upload. Sebab itulah saya bukan kita ada ideal, kita ada ideal kita dalam fikiran kita. Saya juga memahami realiti pemuda dan anak-anak muda kita di bawah. Sebab itu daripada awal tadi saya sebutkan decrease of quality ataupun penurunan kualiti dalam pemikiran rakyat khususnya orang muda ini berlaku, dan ia bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu banyak program saya kepada rakyat bukan soal kita nak buat belia niaga lah apa, memang walaupun ada, tapi bagi saya ini iaitu isu pendidikan politik. Kalah menang itu saya kira dalam soal bahasa lah, soal bahasa. Saya ambil contoh yang agak sederhana. Bila kali pertama bertanding di Batu Cave, kali pertama saya bertanding Batu Cave, saya sebutkan di antara perkara yang saya nak buat ialah saya nak kurangkan keterlibatan dan campur tangan kerajaan di masjid, di surau, saya sebut macam itulah, dalam masyarakat, nak tentu semua dan sebagainya. Idea itu sangat right wing, sangat idea seperti Amin kan. Tapi tapi rakyat boleh terima kalau kita terangkan dengan bahasa yang mudah dan berikan benefit ataupun terangkan apa natijah akhir dan kesan akhir daripada suatu perkara tersebut. Jadi yalah, menang atau kalah itu berdasarkan undi, dan ada faktor-faktor lain juga menang kalah ni kan. Bukan hanya sebab polisi saja, ada benda-benda lain, dan saya percayalah dengan kepercayaan saya bahawa perkara yang baik ini akan diterima oleh masyarakat. Kau terima tak hakikat kemenangan dalam mana-mana parti bukan kerana idea sangat? Betul tak agak? Kau boleh terima tak teori tu? Kau nak bawa idea tau, maksud idea ni memang bagus lah, tapi selalunya kalau orang buat idea ni tak menang. Sebab tajuk malam ni apa saya nak tawarkan, jadi saya bincang idea lah. Kalau cara bagaimana Amir nak menang, saya akan tunjuk macam mana saya nak elak ini. Okey Ran, Amir ni. Ni. Macam ni atas sekali. Itu dia bawa soalan. Banyak sangat tapi saya pilih satu. Dia tulis soalan, aku rasa dia memang nak bagi kau rekod kot. Tak sedar. Saya nak bagi adil, dua-dua dapat soalan yang sama kan. Dua-dua kena jawab, tapi tak apa. Okey, satu Ni pada berapa banyak nak tanya ni? Pada pandangan saudara, kenaikan kos sara hidup sejak akhir ini memberi impak yang lebih ketara ke atas belia, khususnya mereka yang berkeluarga dengan anak yang masih kecil dan atau bersekolah. Apakah cadangan saudara untuk menangani masa ini secara menyeluruh atau paling tidak mengurangkan beban ke atas golongan belia? Orang ekonomi misalkan. Okey, terima kasih saudara Hanif. Azrul. Pertamanya, isu ini memang isu yang sangat penting kepada generasi muda, dan concern kita semua memang sangat penting lah macam mana untuk tangani bagaimana orang-orang muda ini harus diberikan peningkatan pendapatan. Dan saya sebagai bapa muda juga, anak tengah ramai, tengah kecil-kecil juga, ada pengalaman yang real tentang anak masuk sekolah dan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat ialah tentang pertamanya soal income ataupun pendapatan. Dalam beberapa hujah pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat sebelum ini, kita dapati kadar inflasi kita meningkat dengan berlipat kali ganda, tetapi kadar kenaikan gaji masyarakat kita agak rendah, sekitar 2 ataupun 3%. Saya rasa saudara Azrul ada fakta yang lebih terperinci, ya. Dan sebab itu beberapa isu penting untuk tangani sementara ialah tentang persoalan gaji minima. Persoalan gaji minima ini merupakan satu perkara yang saya kira mampu untuk menyelesaikan keadaan semasa dalam satu-satu kadar masa yang telah ditetapkan. Ini pada pandangan saya lah, sebab pada satu tahap-tahap masa yang tertentu kita kena benarkan mungkin pada kadar-kadar tertentu mereka memperolehi gaji berdasarkan daripada keupayaan-keupayaan mereka. Tapi pelaksanaan gaji minima yang telah ditetapkan sekitar 1,500 oleh Pakatan Rakyat
900 oleh Barisan Nasional. 1,100 sorry 1,100 pada Pakatan Rakyat dan 900 Barisan Nasional tu ada satu langkah awal, walaupun saya rasa Barisan Nasional tak mampu selesaikan. Tapi dia hanya mungkin dalam boleh bertahan setengah waktu lah, sebab dia akhirnya nanti akan memberi kesan kepada produktiviti dan sebagainya. Saya kira ini persoalan yang mungkin ada bincang pro and con. Jadi persoalan gaji minimum ni saya rasa perlu diperjuangkan dan perlu diangkat oleh pemimpin pemuda Pakatan Rakyat dan beri penjelasan yang penting. Yalah, gaji tinggi, siapa yang tak nak kan? Tapi kena bagi tahu juga kesan-kesan yang lain seperti inflasi dan sebagainya yang mungkin akan beri kesan terus dan langsung kepada mereka. Kedua ialah kemampuan anak-anak muda kita dalam yang terutamanya yang tertinggal dan gagal untuk masuk universiti. Ini kritikan saya yang agak konsisten kepada Pakatan Rakyat. Apabila polisi-polisi muda kita ini kadang-kadang agak terlalu menjurus kepada middle class ataupun mereka-mereka yang lulusan universiti, walaupun lulusan universiti tak semesti kaya lah sekarang kan, tapi pada mereka polisi-polisi itu dalam isu pencukaian, dalam isu kenaikan harga barang dan kos yang tinggi dan sebagainya itu gagal menangkap dan menawarkan kepada anak-anak muda yang tertinggal ini ataupun left ini, yang tidak ada peluang kedua. Sebab itu pada perbahasan lepas sebagai contoh, saya bangkitkan tentang second chance program oleh Kerajaan Negeri Selangor di InSpan supaya kita kembangkan lagi dan berikan peningkatan kualiti daripada segi kolej-kolej vokasional dan teknikal ini supaya kita berikan kemahiran kepada anak-anak muda kita dan mereka boleh mengembangkan diri mereka melalui melalui pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran yang mereka miliki. Apa yang kita dapati dan kita lihat, universiti-universiti dan latihan teknikal kita di Malaysia ini seolah-olah menjadi taraf kedua ataupun menjadi tempat untuk melepaskan perkara-perkara yang tidak melepaskan orang-orang yang terbuang ini. Ya, tetapi ia tidak mampu pula untuk upgrade dan meningkatkan kualiti kehidupan mereka selepas itu, dan mereka akan mewarisi pula kehidupan sebagai pekerja kola biru yang tidak ada kemahiran yang cukup. Jadi daripada segi environmentnya, supaya daripada segi suasana di mana-mana tempat dan universiti ini, saya kira ia perlu diberikan penekanan. Sebab itu antara perkara yang saya nampak ialah bagaimana memperbanyakkan pusat latihan teknikal yang mungkin ada sekarang lah, Giat Mara ke ataupun IKBN. Kalau Selangor tu ada InPens. Ini semua saya kira boleh diangkat lagi dengan menambah nilainya supaya dia jadi seolah-olah universiti, tapi kita tarik yang tertinggal ini dan insya-Allah saya percaya mereka boleh lebih banyak skill dan kemahiran yang boleh diangkat di masa depan. Malahan saya bagi contoh yang sangat mikro dalam perbahasan Dewan yang dua sebelum ini ya. Apabila saya bangkitkan tentang penggunaan telefon bimbit. Ini saya rasa hampir semua menggunakan telefon pintar. Dan market untuk baik pulih, top up dan sebagainya itu ada nilai yang agak tinggi sebab penggunanya saja saya kira lebih daripada 2 juta kalau yang ada di Semenanjung ataupun yang ada di Kuala Lumpur, daripada 5 juta rakyat, 6 juta rakyat yang ada dekat Selangor. Saya rasa 2 juta lebih daripada apa yang kita dapat ini pengguna telefon ini. Dan ini merupakan satu kitaran bisnes dan perniagaan yang tertentu yang mungkin kita tak bagi ruang kepada anak-anak muda kita di kampung dan kawasan. Saya bagi contoh yang macam itulah, yang sangat kecil. Jadi yang saya tunggu macam itulah. 2 juta tu pengguna telefon smartphone ataupun pengguna cellphone secara keseluruhan? Pengguna telefon. Sebab daripada keseluruhan. Kalau boleh saya nyatakan penetration rate cellphone di Malaysia adalah 120%. Jadi maknanya kalau penduduk Malaysia ada 28 juta, maknanya lebih daripada 20, dekat 30 juta lah yang maknanya ada seorang ada 2 phone. Jadi bukan tidak yang saya sebutkan tadi Lembah Kelang. Kita ada dalam 5 juta rakyat negeri Selangor.
So benda-benda macam tu mungkin sebahagian besar yang saya anggap secara ni mereka ni adalah pengguna-pengguna telefon pintar. Sebab saya ambil kira mudah di rumah isteri dan suami akan menggunakan telefon. Jadi nilai putaran bisnes perniagaan telefon itu sendiri ada ruangan yang sangat penting untuk membangunkan. Walaupun banyaklah kedai-kedai telefon, saya tak cakap semua anak muda ada telefon, tapi kalau nak bagi ruang kepada mereka-mereka yang tertinggal ini, yang mungkin mereka boleh buka dekat bilik dekat rumah mereka sendiri, kita boleh bagi ruang untuk anak-anak muda kita. Benda yang sangat mudah. Sebenarnya usaha ini Kerajaan Negeri Kelantan dah buat. Saya temui dalam beberapa tahun yang lepas. Saya belum sempat, banyak lagu pula ya. Kita belum sempat untuk follow up lagi. Aneh. Kita belum sempat untuk follow up. Lain kali saya orang ni. Tak apalah, kita belum sempat untuk follow up lagi bagaimana cara mereka. Tapi dia bagi latihan simple yang mungkin bertahan sebulan 2 bulan. Keluar saja daripada pusat itu, mereka dah boleh diberikan kit dan sebagainya yang boleh upgrade. Itu contoh yang sangat kecil lah. Ada banyak benda lain yang mungkin dia boleh. Itu tapi asasnya ialah soal kemahiran yang perlu kita petikatkan. Ini antara 2 perkara yang saya nampak. Okay, right. Gaji minimum. Silakan. Aneh. Apa dah? Ingat dia nak tanya soalan. Okey, right, ada soalan lain, sila. Sila. Ada yang tanya soalan? Sila. Ada orang bersila pun. Saya nak tanya mengenai pendidikan lah. Sebab kita tengok hari ni Cikgu kan? Saya cikgu. Cikgu Zafran. Saya tanya pasal pendidikan. Sebab kita tengok kita punya laporan PISA, ujian sains, matematik dan kadar buta huruf kita antara yang terbawah, suku terbawah, yang terendah lah. Jadi apa pandangan MK? Adakah MK rasa ini satu benda yang sangat berbahaya? Dan apa tindakan yang MK fikirkan boleh diambil? Kalau terendah maknanya baik buruk. Buruk lah. Kadar buta huruf. Saya rasa literasi very high, right? Bukan kadar ni, sains matematik. Sains matematik. Oh, sains matematik. Literasi tinggi. Apa nak cakap ya? Okeylah saya kira persoalan sains dan matematik itu akhirnya ialah kepada asas kita berfikir, bukan soal nombor ataupun formula kimia atau formula fizik. Ini asas dalam pendidikan negara. Isu pendidikan negara ni akhirnya perlu kembali kepada falsafah pendidikan negara dan sejauh mana falsafah pendidikan negara yang kali terakhir saya kira, lepas tu saya tak tahu ada lagi ke tidak. Kali terakhir saya ingat zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu kan. Jasmani, rohani, intelektual, emosi macam tu kan. Saya rasa zaman Pak Lah pun dia ada nak buat juga tapi dia tak begitu berkembang. Tetapi dia tak yang sama. Jari panggil jari kan. Itu selalu kita sebut. Itu yang cikgu-cikgu selalu sebut dalam debat-debat di universiti apa semua selalu disebutkan tentang jari dan sebagainya. Tapi sejauh mana ia dilaksanakan dalam meningkatkan yang dikatakan pengetahuan dan asas berfikir rakyat. Jadi tentang matematik dan sains itu, ini satu perkara yang saya setuju perlu diambilkan perhatian yang serius. Apatah lagi kalau apa yang saya sebut tadi tentang kemahiran teknikal dan sebagainya. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah asas berfikir dalam falsafah pendidikan nasional. Jadi bagaimana asas pendidikan nasional itu mendidik kita. Saya bangkitkan soal, banyak kroni datang kan. Saya bangkitkan tentang soal ini ya. Ketika saya di sekolah lagi ya. Anak-anak masyarakat Tionghoa di sekolah saya, dia selalu berdepan dengan masalah dalam pendidikan sejarah. Saya tanya dia, apa masalah sangat sejarah ni kan? Mereka sebutkan bahawa pada waktu itu, kata dia, sejarah kita ni terlalu Melayu lah, kata dia kan? Tentang kerajaan Melayu Melaka, tentang kerajaan Aceh, Riau, Johor, kemudian berkembang zaman penjajahan dan sebagainya, walaupun ada Jihin, Naisan dan sebagainya. Dan kita tidak menarik mereka-mereka ini
Sebagai contoh, bagaimana kedatangan orang-orang Tionghoa ini tidak diterangkan dengan lebih terperinci bagaimana kedatangan mereka. Malahan kalau mengikut teori setengah daripada kawan-kawan gerakan pekerja, masyarakat-masyarakat Tionghoa inilah yang memulakan gerakan buruh dalam negara kita, yang dipanggil Kesatuan Pekerja dan sebagainya. Perkara-perkara itu yang sebenarnya patut dikongsi sebagai sejarah kebanggaan rakyat Malaysia itu tidak dikongsikan. Dan itu yang saya sebutkan tentang politik perkauman yang secara harus jarum itu telah menusuk dalam hati kita semenjak daripada zaman sekolah dan pendidikan rendah lagi. Dan saya nampak perkara-perkara ini perlu kita tangani, termasuk dalam isu yang sangat crucial, isu tentang vernacular schools, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Saya rasa perkara-perkara ini antara perkara sensitif yang patut kita discuss dan serius bincangkan untuk masa depan negara. Kalau ikut saya, kita boleh saja kekalkan tradisi, tapi konten dan pengisian itu macam mana? Bagaimana supaya orang Cina tahu mereka datang ke sini apa tradisi masyarakat Melayu, dan orang Melayu juga tahu asal-usul kawan-kawan Cina mereka yang ada di sini, tahu asal-usul orang-orang Tionghoa yang ada di sini, ya? Tahu asal-usul bagaimana orang-orang Bidayu, orang Iban, orang Kadazan, mereka duduk di sana tu, bagaimana tradisinya, perkembangannya. Dan kalau perkara-perkara ini kita selesaikan daripada awal, tentang penggunaan kalimah Allah sebagai contoh. Saya baru balik di Sarawak sebagai contoh. Rakan saya orang Sarawak tempatan, dia menyebutkan kalau dia bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak, kitab kami tok itu semua tu yang dibangkitkan tu, dia akan ada masalah untuk berkomunikasi dengan setengah setengah klan atau setengah kelompok yang ada di Sarawak tu. Okay. Jadi cara dia nak komunikasi yang terbaik ialah menggunakan bahasa Melayu, kan? Sebab itu kenapa gereja-gereja di Sarawak itu menggunakan bahasa Melayu dalam Bible mereka, dia tak gunakan bahasa Melayu Sarawak dalam Bible mereka. Yang perkara-perkara ini saya kira perlu kita jelaskan dengan lebih baik, ditangani dan terangkan. Jangan soal isu Cina India, isu di antara orang Sarawak dengan Melayu di Semenanjung pun kita gagal untuk leraikan. Kadang-kadang saya tersasul juga, kan. Kita nak balik ke Malaysia daripada Sabah Sarawak tu, kan. Padahal balik Semenanjung. Itu very sensitif, saya tahu. Tetapi itu sebenarnya deep dalam sanubari kita yang kita tak sedar pemisahan-pemisahan ini. Okey. Boleh menang dah. Aku rasa macam nak ke Sarawak pula. Okey, best bahasa balik Sarawak, kan. Macam best pula cerita Sarawak. Awak Sarawak lama. Sebenarnya anti JST Day 1 Mei ni, kan. Okey, pada pendapat saudara, mengapa JST sangat jelik dan tidak sesuai untuk Malaysia, khususnya bagi anak muda? Dan apakah pada pandangan saudara langkah alternatif lain yang boleh dipertimbangkan untuk dilaksanakan Malaysia kalau kita tak nak buat JST? Hasilkan 10 JST tak soalan. Okey, terima kasih. Saya mengambil sikap yang sekata dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat bahawa soal GST ini ialah soal ketentuan masa pelaksanaan GST, dan kerana jarak ataupun income gap di antara pekerja yang ada di Malaysia ini perlu kita dekatkan supaya tidak berlaku Gini coefficient lah, kan, ataupun perbezaan pendapatan yang terlalu tinggi yang mungkin akan bagi kesan, dan ia akan bagi kesan langsung kepada rakyat Malaysia khususnya yang berpendapatan rendah. Kerana walau apa sekalipun yang berlaku, GST akan tetap meningkatkan harga barangan, ya? GST akan meningkatkan harga barangan kerana kos GST itu walaupun tidak dikenakan kepada sumber pertama, tapi bila dah jadi sumber kedua, sumber ketiga dan jadi hasil seperti kek, ya, dan perkara-perkara lain, semua itu akan dikenakan GST. Malahan saya terlibat dengan sebuah anak syarikat baru ini, bila kita bincangkan tentang projek-projek perumahan, semua syarikat-syarikat perumahan sekarang terpaksa mengambil kira kos GST untuk memastikan development ataupun pembinaan kejiranan perumahan yang mereka nak bina itu
dan sudah pasti akan meningkatkan kos, dan tak ada orang nak rugi, pasti mereka akan tingkatkan kos. Dan sudah pasti sebagaimana yang saya sebut awal tadi dalam persoalan gaji minima itu, iaitu persoalan gaji yang rendah itu terpaksa pula membayar cukai mereka, sedangkan orang-orang kaya ini yang jumlahnya sekira daripada hanya sejumlah kecil yang sepatutnya membayar cukai itu, menyebabkan semua terpaksa membayar cukai, termasuk orang yang tidak berpendapatan, termasuk orang berpencen yang gaji dia separuh, termasuk orang yang berpendapatan RM1 satu hari pun akhirnya bila nak melaksanakan GST itu dia terpaksa membayar. Sebenarnya ramai orang sebutkan daripada pandangan mereka bahawa GST ni satu percukaian yang baik, cuma dengan keadaan gap income yang terlalu besar ini, kita tak mampu untuk melaksanakannya sekarang. Ada beberapa cadangan yang dibuat oleh pemimpin pakatan, antaranya ialah dengan mengenakan cukai yang agak tinggi kepada mereka yang berpendapatan tinggi. Syed Motta Al-Buhari sebagai contoh membeli kek dan kenakan GST 6%, saya kira seperti penyungkil gigi saja. Tapi kalau saudara yang jadi guru ataupun saya ataupun Ikmal yang tak bekerja, baru tahu. Dia akan tahu nilai harga GST itulah. Jadi ini adalah perkara dia bukan tak bekerja, dia tak ada kerja lagi. Saya nak sebutkan di sini sebab apa? Sebab ini saya rasa perkara ni adalah satu perkara yang perlu kita terangkan kepada anak-anak muda. Memang mudahlah untuk bermain propaganda, kita bayar, kita harga barang tinggi dan sebagainya. Cuma saya kira kita kena realistik bahawa sistem percukaian ini mungkin baik, tetapi belum masanya lagi lah. Ini saya rasa kesepakatan di kalangan pemimpin pakatan ada, cuma kita tak jelaskan lagi dengan jelas. Sebab itu saya rasa Pakatan Rakyat menolak perkara-perkara ini. Antaranya soal income, bagaimana saluran kebajikan kita, yang ketiganya bagaimana sepatutnya digunakan, istilahnya saya lupa, tapi dikenakan cukai yang tinggi kepada mereka yang berpendapatan tinggi dulu, supaya kita dapat tambah income. Dan yang terakhir, seperti biasalah, ataupun isu-isu lain, kalau isunya adalah untuk meningkatkan income dalam negara kita, kita kena kurangkanlah rasuah. 28 bilion dalam laporan audit negara dan sebagainya. Saya kira perkara-perkara ni akan harus ditangani terlebih dahulu untuk tambah income negara, daripada kita kenakan cukai yang akhirnya bebankan rakyat dan sudah pasti kesannya sangat besar. Okay. Jadi pasal GST ni kan, dalam parlimen baru pass kan GST punya bill ni kan. Ya. Macam mana voting dia sebenarnya? Dalam paper tak tulis berapa for, berapa against. You don't. Saya kat Don. Belum jadi ahli parlimen. Sebab saya nak ambil perspektif. Sebenarnya 81 against. 113 for. 113 for, 81 against. Ya. Maksudnya berapa orang belah pakatan yang tak hadir. yang tak hadir ataupun yang voting yang 8. Ada yang vote yes. Tak ada. Kalau tak kena pecat dah. Pasti ada. Orang luar parlimen kalau tak dilaporkan. Kadang-kadang saya ada kekhawatiran, betul ke semua MP pakatan ni against? Tak ada juga yang personal setuju. Semua yang ada. Sebenarnya apabila sistem parlimen kita ini whip, sistem whip ini biasanya dia ikut. Ada beberapa orang yang tak ikut sistem whip, akhirnya dia ambil tindakan. Contohnya dulu ada seorang ahli Dewan Rakyat daripada gerakan yang mengambil sikap abstain berkecuali dalam KIC apa? Saya ingat ada satu kes dan dia Barisan Nasional ambil sikap untuk gantung mereka. Jadi sistem whip ini memang sistem kapal lah, senang kata. Kapal tu dia ke kiri, dia ikut kiri lah. Dia masuk ke dalam laut, dia masuk ikut dalam laut sama-sama. Semua masuk. Biasanya whip sistem ni memang begitu. Jadi cara nak tunjuk tak setuju tu tak payah hadir. Itu tak berlaku lah. Saya kira kita dah bincang. Saya rasa semua hadir, walaupun kita ada beberapa pandangan-pandangan yang lain. Tapi sejauh mana? Sebab itu bagi saya satu soalan menarik kan. Sebab tadi kita di awal cakap pasal politik kebebasan, pasal institusi. Sejauh mana dia mengancam kebebasan dan institusi itu sendiri. Sebab yalah, maksud dia bila sistem tu dah macam tu, dan setakat ni tak ada lagi orang lah bercakap pasal nak ubah benda tu. Adalah yang cakap kebebasan. Yalah, kalau berani betul-betul kita discuss lah pasal sistem raja berperlembagaan ni kan.
Kalau betul. Bagi. Contoh ataupun yang dikatakan proportional election, dan dia ada bagi kesan kepada sistem parlimen dan sebagainya. Kalau sistem pilihan raya Ini bukannya satu yang sensitif nak didiskuskan, sistem yang kita ada sekarang. Sebab bila dia sebut macam tu kan, maksud dia macam seolah-olah tak perlu undi lah, sebab kita tahu dah kalau ketua ni kata sokong, berarti 100 sokong. ya, tapi bagaimana proses itu dibuat dalam mana-mana parti, itu yang lebih utama. Kita boleh argue bagaimana sekalipun argue tentang games GST, tapi kalau kata semua MTBN memang kena sebat, semua kena vote yes, tak ada jalan. Maknanya ahli politik BN yang paling teruk sekali lah. Kecuali walaupun dia ada conscience. Ya, sebagai contoh, berapa orang ahli parlimen Barisan Nasional dalam isu JPJ, dalam isu kesalahan trafik ya, yang 300 ke 300 ringgit dikenakan. Ada sebahagian itu yang bangun mengkritik dengan tegas apa semua. Tapi ketika undi mereka terpaksa sebut ya. Malahan kadang-kadang dalam budaya politik kita, saya dapat trace daripada rakan-rakan saya di Johor. Ada setengah speaker ni tak peduli pun. Siapa setuju cakap ya. Ya, siapa tak setuju anggap setuju. Ya. Dia anggap macam tu. Tapi benda-benda macam ni, ini yang saya sebutkan tadi tentang sistem politik kerajaan, sistem politik kerajaan kita, bagaimana fungsi Dewan Negeri, fungsi Dewan Rakyat, bagaimana apakah yang dikatakan kedudukan dan sebagainya. Pengembangan sistem-sistem ini kena ditunjukkan. Dan di Britain pun kadang-kadang ada setengah labor tu dia mengambil sikap tak setuju dengan beberapa keputusan. Untuk perang sebagai contoh, ada seorang dia tarik diri, saya lupa namanya. Dan ini yang dikatakan demokrasi matang, dan sistem whip ini tak semestinya tak berjaya. Tapi dalam konservatif yang tak setuju dalam isu perang, dan bukan sekali pertama. Dan saya anggap ini memerlukan satu kefahaman lah. Yang dikatakan whip itu bagaimana perginya. Ini yang telah sedikit kritikan yang dilontarkan oleh Profesor Syed Salim Faruqi ya. Ketika Dewan Negeri Selangor, sebenarnya saya boleh katakan Dewan Negeri Selangor merupakan antara dewan yang cuba meneroka banyak benda, banyak perkara dalam persoalan untuk mengangkat ataupun memperkasakan, bukan menjadikan perkasa, tapi memperkasakan Dewan Negeri dan fungsi mereka dengan kelahiran jawatankuasa khas sebagai contoh. Kalau ada nak buat kajian, saya rasa saya cadangkan tengok bagaimana kajian Dewan Negeri Selangor berfungsi. Malah kita cuba untuk buat selesa, iaitu satu jawatankuasa yang bagi hak kepada speaker yang agak ada kuasa. Sekarang speaker kita tak ada kuasa. Speaker kita tak ada kuasa, timbalan speaker kita pun kurang kuasa. Mereka hanya boleh melantik jawatankuasa. Gaji ahli-ahli dewan, pejabat-pejabat dewan itu dibayar oleh setiausaha kerajaan negeri. Dan kes di Perak, saya ambil contoh, kenapa dewan tak boleh dibuka walaupun speaker arahkan dewan bersidang? Sebab setiausaha dewan di bawah kuasa setiausaha kerajaan negeri. Speaker namanya besar, duduk ranking selepas ketua hakim ataupun selepas menteri besar dalam protokol, tapi kuasa tak ada. Itu kita dah gubal. Kita gubal, tapi masih lagi tak sampai-sampai kalau dan ini satu perkara yang saya rasa perlu kita bagi penekanan. Dan sebab itu faham tentang demokrasi dan kerajaan rakyat yang saya sebut dalam pendidikan politik itu sangat penting dalam apa yang kita nak bawa. Partly sebab dia macam isu kat dewan, dia orang luar tak ada rasa ada interest untuk tolong supaya dewan tu tak direct dia lah. Okay, sila. Okay, menarik aku dengar dia cakap kan. Aku rasa kalau pakai pas saya tak kena jual lah. Okay, sila Man. Bincang pasal macam mana kita menanggapi sistem dan sebagainya kan. Tapi macam mana pula mungkin Amin sebagainya sebagai pimpinan muda menanggapi isu-isu ini dari sudut perspektif ataupun persepsi rakyat. Misalnya dalam isu kenaikan harga barang tadi,
kita boleh cakap kenaikan harga barang ni membebankan rakyat dan semua dan sebagainya. Soal idea, soal voting dekat parlimen dan sebagainya. Tapi kita tak tahu sebenarnya, pada pandangan aku lah, kita sebenarnya gagal menanggapi bagaimana persepsi rakyat terhadap kenaikan harga barang ni. Aku tertarik dengan ada seorang kawan kita daripada Ilham Center. Dia cerita dengan aku, dia pergi ke Balik buat survey tentang kenaikan harga barang. Dia tanya makcik tu tentang kenaikan harga minyak. Makcik tu kata, minyak ni naik ke tak naik ke? Makcik memang isi minyak RM5 je lah. Tak naik pun. Makcik kalau pergi Penang memang isi minyak full tank juga. Tak ada pun. Jadi kita di sini berhadapan dengan hal macam tu, tapi di bawah kan kita terpaksa berhadapan dengan persepsi ataupun pandangan masyarakat yang begini. Jadi aku pada pandangan saya lah, ini juga satu sisi yang harus kita ambil berat. Sebab kalau diorang ini kita tak beri pencerahan tentang hal dan sebagainya kan, maksudnya kalau kita berjuang di parlimen sendiri pun tetap juga akan gagal kalau dia ni tak kita tak empower rakyat. Maksudnya kita just empower ahli parlimen yang 222 orang je dari sudut perbahasan dan sebagainya. But the beauty of a survey, tak kira lah survey tu official ke tak official, is in the questions. The way you craft your questions in the survey, that is very important. Macam tadi kan kita soal makcik tua tu pasal kenaikan harga minyak, tapi kita tak cakap kat dia bahawa ada kesan berantai atau chain reaction from the hike in oil prices on other goods and services. Kesan berantai, makcik tu tak faham. Kita explain lah apakah itu kesan berantai. Kita cakap lah apa itu kesan berantai. Dia mesti dapat tengok. Macam mana kalau untuk menanggapi pandangan aku tanyalah soalan ni kan. Kelontar je. Ini propaganda juga. Kan? Sebab pada pandangan aku hal ini juga penting. Sebab akhirnya komitmen yang kita buat selama ini ialah nak empower rakyat. Nak empower rakyat. Kalau kita tak empower rakyat, sampai bila macam ni? Yalah, aku cakap Amir bawa ID ni pun belum tentu boleh menang. Kalau dia tak empower Angkatan Muda, gagal. Tapi apa selama ni Angkatan Muda buat lah? Tu kena tanyalah orang yang dah pencet. Aku belajar kaitkan sikit. Aku belajar bidang perhutanan ni, banyak masuk hutan kan, praktikal. So apa? Okey, apa tu? So memang ramai orang berfikir seolah-olah macam benda yang kita buat kerja kat lapangan tu seolah-olah tidak ada idea behind it ataupun di bawah dia. Jadi orang kata dia tu cakap je, buat dak. Kan? Itu biasa dengar. Jadi timbul persoalan, dia ni memang dia buat macam tu saja ke? Ataupun tak ada idea. Jadi itu memang berlega lah jadi orang-orang macam ni lah yang mungkin yang kita berdepan, macam kes yang Hilman sebut tadi apa? Pasal dia melihat soal harga minyak tu macam tu. Tu kita tak dapat elak lah. Memang akan ada, sentiasa ada dalam masyarakat. Tapi bagi aku lah, untuk utama orang parti ataupun aktivis ni, dia kena lebih faham dulu lah. Okay. Dan kita kena faham lah, sebab dalam parti politik ni dia kena ambil satu stand. Tapi bila cakap pasal isu-isu ekonomi, dia ada banyak stand. Jadi kalau kita faham banyak-banyak stand ni, kita tak ada rasa pelik tau. Sebab kita tahu ini orang kata sekolah mana yang aliran macam Amir sebut tadi lah, ni right wing macam ni. Ni Hayek kan. Jadi kalau tu lagi Okey, tu Hayek. Jadi bila kita faham, kita tahu lah. Itu yang paling ramai dengar. Hayek ke? Terlalu banyak kan? Yang empower. Cuba search Hayek, banyaklah gambar Salma Hayek tu. Tapi saya kalau saya boleh sentuh sikit mengenai empowerment, saya dari kawan-kawan. Basically kena inform society lah. Masyarakat bermaklumat, dan kita jauh lagi daripada situ sebab kita dengan kita cakap benda yang agak klise juga dalam masyarakat kita, isu kekangan media, maklumat, akta penerbitan dan sebagainya. Walaupun kita akui ada improvement dari sudut mungkin retorik kita kata kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional, tapi basically kerana kekangan tu, dan kekangan yang lama tu, masalah dia yang saya rasa ni selalu Amir selalu ulang juga lah, dia pernah tulis dulu
walaupun contohnya macam AUKU kan, dan habis, dan kalau dah kita abolish secara keseluruhannya pun, kita tak boleh andaikan bahawa esok semua orang menikmati kebebasan ni. Dan kadang-kadang kalau kita tengok, kita lihat contohnya ramai orang, contohnya di negara-negara rejim yang autokratik, apabila dia terbuka, rakyat dia belum bersedia. Mandor. Dan tiba-tiba dia jadi anti kebebasan dan sebagainya. Ini kita lihat contohnya di Rusia. Rusia bagi saya kritikan terhadap Rusia ini, iaitu selepas Glasnost dengan Perestroika, Boris Yeltsin bukan seorang pejuang kebebasan pun, tapi kita kata perceived freedom yang ada dalam masyarakat. Kononnya sekarang bebas. Jadi ialah ada kebebasan membanding zaman komunis yang sebelumnya, Gorbachev dan sampai Stalin dan sebagainya tu. Dan rakyat Rusia seolah-olah tak mampu nak handle kebebasan ni. Ini yang in stages dan sebagainya. Tetapi jangan pula kita guna hujah ni pula untuk tak bagi pula untuk kebebasan. Arbitrary. Okey. Rakyat Malaysia standby tak standby untuk kebebasan tu? Saya rasa soalan walaupun dia ada dia punya asas, tapi saya rasa kita kena go kepada certain question, kita kena go beyond that. Kita jangan dah tanya dah soalan ni. Adakah kita bersedia ke tak bersedia? Kita tak ada pilihan. Kita kena bersedia. Contohnya macam isu ekonomi, kan? Adakah kita bersedia untuk GST? Tidak. Dia dah jalan. So apa cara kita resistance yang continuous? Sekarang ada kempen anti GST, kan? Itu continuous lah. Itu berbentuk resistance, civil resistance. Tetapi macam mana pula contohnya Pakatan Rakyat ni dia ada negeri-negeri, kan? Walaupun kita kadang-kadang kita kata tak adil lah, ni bukan salah Pakatan Rakyat, dia kerajaan negeri. Kita tak tengok Perlembagaan Persekutuan, rakyat dia tak kira. Kan? Minta maaf sekali lah, ini saya nak sensitif sikit lah. Contohnya macam isu air sekarang ni. Ni daripada pejabat MB ada kan, isu air. Okey, tak apa, ada penjelasan, ada perbezaan pandangan ni, siapa yang bertanggungjawab, itu satu premis yang lain. Tapi kalau kita tengok rakyat, dia tak boleh wasiat tak wasiat ke, langgat dua tak langgat dua, dia kira buka baik ayat tak ada, hang bukan yang baik. Kita boleh argue teknikal, ni salah kerajaan persekutuan, ini salah Syabas, ini Rozadi Ismail yang sial ni sebenarnya. Dia on record dia, bukan saya, on record dia, Wanji Al-Bakistan, Iqbal Ahmad. Dan saya sekarang musim pemilihan lagi, dia mudah dipanggil untuk rujukan disiplin. Jadi saya tak mau terbabit. Kita nasib baik ahli PAS. Sudah selamat. Jadi isu yang begini ni begitu sensitif. Jadi tadi tu bila saudara Hilman cakap makcik, dia kira dia tak tahu. Dia kira boleh pergi pasar, balik pasar, minyak tak naik. Mana naik? Dia tak tahu 1 liter berapa kita bagi. Tak ada. Memang tapi betul juga. Itu belum lagi cerita tol harga naik. Yang bayar tol ni Cina. Cina bawa lori. Cina tak bayar tol. Dia kat kampung. Tapi macam saudara Azrul cakap betul, iaitu satu hal, kita ada tanggungjawab untuk menerangkan, menjelaskan. Jadi inilah yang pilih perjuangan dalam parti politik, inilah yang seksanya, penerangan dan sebagainya. Kemudiannya, tapi saya rasa itu semua yang kita anggap yang boleh dirangkul sebagai yang kita cakap nak empower the society. So akhirnya saya setuju macam Ikmal cakap tadi, bahawa akhirnya memang kita kena empower the society. Kami memang setuju tim keadilan raya. Sebab kalau kita tak empower the society, kan? Maksudnya kalau kita buat pun society tak bersedia ataupun dia ada satu masalah dengan empowerment ni lah bagi aku. Sebab pendidikan ni macam Ikmal kata lah, dia bukan terus orang jadi terus pandai. Dia is a continuous and long process. Boleh saya reframe tak soalan tu? Ya. Kita faham kan penerimaan, pendidikan, kematangan tu berbeza-beza. Dari level makcik bawah sampai ke level yang geng-geng ni lah kan. Okay? Kita reframe boleh ya. Macam mana nak tarik lebih ramai orang muda masuk ke dalam frame politik yang lebih matang ni? Macam YB cakap tadi, mana pergi orang muda? University level hilang apa lah. Kenapa ni saya reframe boleh soalan. Amir ya. Kenapa tak seksi masuk politik? Why? Ayat seksi itu masalah. Tak seksi masuk politik. Letih ha.
Kenapa tak seksi untuk politik? Sakit kepala. Dia calon kan. Kita refrain salah nak. Macam mana nak tarik Ya, jawab. Okey, aku bagi kau jawab. Pani Amin nak jawab. Okey. Dia 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 cuma jawab aku undi dia lah apa ni. Ini yang apa dah cakap? Ini yang boleh. Takut jadi macam Indonesia. 30% kan kata sensus baru kata 30% tak minat nak mengundi kerana dia kata semua korup. Okey, Jadi insyaAllah macam mana tak dia lagi. mengelakkan ni, menarik lebih ramai, menjadikan politik lebih seksi untuk orang muda, lebih ramai orang mahu get educated tentang Ayat seksi best political lah. education. Kita memang Ayat tu lucah. Ayat tu agak lucah. Saya kira Indonesia dan Malaysia ada beza yang lain daripada konteks politik. Di Indonesia tu tahapnya rakyat sinikal dengan perubahan. Mereka merasai perubahan, melihat perubahan, melaksanakan perubahan bukan sekali sejak daripada mereka sebagainya, dan akhirnya tak dapat kesan langsung yang mudah. Contoh yang Imal sebut tadi, buka air tak keluar, simple. Yang mereka kena rasa, nak beli minyak tak cukup. Itu contoh. Nak beli roti mahal, tak ada roti. Itu benda simple. Tapi yang ada di Malaysia yang saya sebut tadi, kesedaran tu tak ada. Indonesia dia dah melampaui daripada kesedaran itu sampai ke tahap sinikal. Sampai dia meluat. Dan saya bangkitkanlah tentang grup-grup yang ramai dalam Twitter dan sebagainya, yang bukan soal mengundi sahaja. Kadang-kadang pilihan raya ada ke tak ada pun kadang-kadang. Tak sedar pun. Dia dah tidur kan. Yang guna bahasa ujung DW tu kan, letu lah apa semua tu kan. Kita pun tak penetrate. Kita pun tak nak. UNK kan, cayang. Letu. Tak, ini ada satu kelompok yang besar yang masuk, ada kelompoknya. Mungkin ada grup motor dengan grup Twitter dia dan WhatsApp grup dia dan sebagainya. Dan tetapi kita tak parti-parti keadilan PAS dan DAP ni bercakap politik ni macam depan dia orang ni semua ahli parti masing-masing kan. Maknanya 110% kontennya itu adalah politik kan. Saya sebutkan bahawa kalau kita nak masukkan ni, dia ada level-level tertentu, 20%, 10%, 30%, 50%, 60%. Tapi macam mana nak buat bagi anak muda ni faham ni? Kena macam-macam lah. Kita seksi kena lah. sertai lah mereka sama-sama duduk. Kalau kita tak duduk dengan budak muda, kita tak sama lah. Tapi sebenarnya ada gagasan ke-8 dalam KMK baru. Yang ni 7 kan? Dia 7. Yang ke-8 ialah Maya Karim akan join MK. Itu dah lepas semua. Tapi ada orang kata Lisa Suryani. Okey tak. Bagaimana? Sila Azrin. Nak tanya dekat calon ketua MK ni kan. Okay, kalau kita lihat Saya pakai spek kalau kita lihat sekarang ni kan. Ni apa show? Macam Johnny Depp. Sekejap aku nak refresh balik aku mengantuk. Kalau kita lihat sekarang kan dekat Malaysia ni kita hadapi banyak masalah, misalnya tekanan terhadap golongan minoriti, dan saya lihat sama ada BN ataupun Pakatan Rakyat tak ambil satu tindakan yang serius. Misalnya tentang kebebasan bermazhab, kita boleh tengok banyak minoriti Syiah, Ahmadiyah yang ditindas. Dan pada masa yang sama kita tidak lihat Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional tu ada satu kenyataan yang kukuh mengatakan mereka akan mempertahankan hak minoriti. Jadi kalau kita lihat sekiranya saudara Amir berjaya untuk jadi ketua AMK, adakah saudara Amir akan cuba untuk push ke hadapan tentang isu-isu minoriti ni? Apa posisi yang mungkin ketua AMK bakal ketua AMK akan ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Aku rasa menarik, tapi aku rasa yang soalan dia tadi, Amin ada pandangan tu. Macam mana nak tarik anak muda boleh seksi sikit. Sekejap lah. Sebelum tu nanti dia jawab. Pasal Amin Kau refresh balik. Banyak aku tadi soalan dia. Tak, aku rasa satu sebab ni dulu kalau sembang dekat bangsa pasal isu politik bukan panglima lah. Ya. Panglima. Maksud dia politik lah segala-galanya. Saya ingat orang politik tu yang Amir cuba maksudkan adalah kita kadang-kadang orang yang terlibat dengan politik ni dia cuba membayangkan politik lah segala-galanya. Itu yang semua cerita politik sebab aku ingat masa Akil dulu lah, Akil Fitri, Umar Online masa dia interview, so aku pegang MVP tu, aku rasa definisi aktivisme tu kena ubah. Jadi orang main bola dia pun aktivis sebenarnya. Dia pun aktivis.
Tapi mungkin dia tak sampai level perbincangan bola sepak, dia tak sampai level polisi. Sebab tu kita rasa dia tak terlibat dengan politik. Tapi bila dia sampai, dia menyentuh polisi, dia akan sedar bahawa akhirnya dia perlukan politik untuk ubah sesuatu. Sama jugalah orang yang main wayang kulit ke, kan, orang yang baca buku ke, kan, orang yang suka dengan Ustaz Azhar Idrus punya ceramah ke, sama. Kalau tapi jadi bagi aku, orang politik, tugas orang politik sebenarnya adalah untuk mendorong orang-orang ni meneruskan minat dia sampai dia betul-betul rasa sebab bila dia main bola, dia mesti nak lagi lebih baik. Bila kita dorong dia untuk pergi lebih orang kata dia lebih fokus dan specialize dalam bidang dia, tapi sampai satu tahap dia akan sampai lah. Jadi kadang-kadang orang politik pun kalau salah push pun menyebabkan orang menjarakkan diri. Sebab at the end, politik ni satu je masalah dia yang menyebabkan orang lari selalunya. Akhirnya orang politik dia sembang macam mana pun, dia ada proses pilihan raya ataupun dalam parti dia proses pilihan, akhirnya dia nak undi tu. Itu yang kadang-kadang yang menyebabkan akhirnya orang rasa jadi macam ajak masuk MLM ataupun ajak join tabligh lah. Bila kau letak dia kat satu sudut, pilih ya atau tidak, Kenapa awak misal tabligh? dia akan rasa ni lah, tak selesa. Tu aku rasa jawapan Ilman tadi. Undi tu kan. Tak, tapi aku rasa begini, aku ada pandangan yang lain. Satu juga pandangan. Kalau kita nak compare dengan macam tadi kata macam nak tarik budak muda join politik dan sebagainya. Kalau kita tengok di Indonesia sebagainya, aku ada pengalaman sekejap depan duduk di Indonesia dan aku teliti. Pandangan aku begini tau, budak-budak muda ni, dia ni memang secara nature, dia ni memang suka duduk dalam kelompok ataupun berkumpulan dan sebagainya, grouping dan sebagainya. Sebab tu kau boleh tengok dalam Malaysia ni ada grup Mak Rempit, grup skin, grup yang memang lepak kedai kopi, main bola, memang main bola kan. Tapi yang kita gagal di Malaysia ini ialah berbanding dengan Indonesia lah kalau kata. Misalnya kalau dalam dari sudut kebebasan, konteks kebebasan dan sebagainya, perjuangan politik, perjuangan asasi sivil dan sebagainya, kita gagal menjadikan itu sebagai budaya dalam masyarakat kita. Di Indonesia, hal itu telah membudaya dalam masyarakat. Sebab itu, walaupun dia duduk dalam parti politik sekalipun, dia tak kira dia menang undi ataupun tak menang undi. Aku ada ramai kawan-kawan yang duduk dalam parti politik di Malaysia. Dia tak kira dia menang ataupun tak menang kadang-kadang. Dan kadang-kadang dia masuk itu sebagai sebahagian aktiviti dia hujung minggu dia. Kan? Maksudnya hujung minggu dia ada parti politik, dia boleh bantu society, dia boleh contribute sikit kepada masyarakat. Dia boleh mungkin dia bekerja tapi dia mungkin boleh buat design dan sebagainya. Dia nak menyelesaikan benda-benda tu. Dia nak ada karya dia publish dan sebagainya. Itu yang berlaku. Sebab itu misalnya kalau kita tengok kempen-kempen di Indonesia sekaligus kan, ada satu tema misalnya dalam di Indonesia kan, sekarang kalau ikut pemilu yang baru ni nampak kumpulan-kumpulan nasionalis merajui tiga parti politik terbesar yang dapat sokongan terbesar. Satu parti politik lontarkan idea dia, banyak karya-karya yang muncul di kalangan rakyat sebab hal tu dah membudaya dalam masyarakat dia. Kan misalnya ada yang bawa idea tentang kebebasan dan akan ada sambutan. Misalnya Obama. Kalau kita tengok di Indonesia di Amerika, dia bawa slogan Hope dengan logo dia yang macam tu. Selepas Obama lancarkan itu, berapa banyak karya-karya yang baru berkenaan dengan slogan Hope itu yang kemudian tersebar di kalangan masyarakat. Dan ini yang aku sebut sebagai empowerment dan atas hal yang telah membudaya dalam masyarakat. Sebab dia dah ada kesedaran dan kesedaran itu dibetulkan. Tapi mungkin Indonesia sebab dia punya terlalu kompleks dia punya politik tu, dan yalah kalau dia nak pursue politik tu lebih susah berbanding kita lah sebab populasi yang besar dan dia punya kekuatan sektor-sektor bola sepak ke seni, orang yang buat aktivisme dalam bidang yang lain selain politik tu pun kuat. Yang
yang menyebabkan dia rasa it's nothing to lose lah. Kalau politik kita kalah pun hidup macam ni juga kan. Kenapa kita tak kuat macam tu kan? Dan ini menarik jugalah bila Sebab yang macam aku cakap lah, okey, ada minat, tapi kita ni gagal empower lebih ramai lagi, dan akhirnya benda itu gagal untuk kita budayakan dalam masyarakat. Sebab itu misalnya kalau di Indonesia lah, ada banyak komunitas-komunitas yang wujud di peringkat lokal, yang kemudian budak-budak muda melalui komuniti-komuniti ini, dia boleh create pekerjaan, dia boleh berkarya dan sebagainya kan. Ada banyak komunitas-komunitas di Indonesia yang akhirnya muncul dengan terbitan-terbitan yang diorang buat, dengan kompilasi-kompilasi artikel ataupun lukisan ataupun kumpulan budaya. Diorang itu mampu generate income balik kepada anak muda dan sebagainya, dan ini menarik lebih ramai anak-anak muda di Indonesia untuk terlibat dalam dunia aktivisme. Dan aku setuju macam Amin cakap tadi, aktivisme ni jangan kata aktivisme politik dia. Masalah dalam Malaysia ini pula, dia ada masalah yang sangat rigid pula. Dia kalau aktivis ni, oh ini aktivis. Kalau reformis, ni je reformis. Orang lain tak boleh reformis ni. Ada masalah juga dalam masyarakat kita ni kan. Jadi dia tidak memahami benda itu secara terbuka kan, dan dia sendiri tidak berlapang dada untuk membiarkan orang lain itu bercanggah pandangan dengan dia. Tapi ini mengingatkan aku satu perkara. Masa Institute for Economic Affairs dekat UK nak ditubuhkan, ingat Anthony Fisher dia jumpa Hayek. Dia kata dia ada banyak duit, dia peniaga. So dia nak masuk politik. Tapi Hayek nasihat dia, kau jangan masuk politik, kau buka think tank. Sebab dia kata orang politik ni, dia ikut orang politik sebenarnya dia yang mengikut orang. Dia mengikut kat mana dia majoriti. Dia ikut kat mana yang boleh bagi dia undi tadi. Dia punya ultimate aim dia kan. Jadi sebenarnya bagi aku hari ni orang yang menjarakkan diri pada orang politik silap. Dia sepatutnya ialah memaksa orang politik ikut dia. Itu yang dia tak buat. Best ni. Okey Meh, jawab soalan Nazrin. Pukul 12 habis dalam 10 minit. Saya diam. Golongan minoriti, sebab kampung kau ada Kodiani tau tak? Dia jawab. Dia sebut Ahmadiyah, aku teringat kampung kau. Kau Syiah ada, Sunni ada, Wahabi, semua ada kat kampung kau. Wahabi. Semua ada kan. Kau ni macam mana ni kau ni? Soalan ni boleh bunuh kau punya. Paling tidak saya tak buat laporan kepada Jaiz lah. Kau tak percaya dengan Jaiz, aku ingat aku je. Paling tidak, sebab saya hargai persoalan tu. Malahan yang berhormat Sehari Sungip dalam Dewan Negeri, kita tarik orang PAS dulu. Bangkitkan tentang soal kepercayaan dan iman mereka tu dah pastilah berbeza dengan majoriti yang ada pada negara kita. Tetapi yang saya bimbang-bimbang bukan soal tak support ataupun tidak mengetengahkan isu itu. Yang saya bimbangnya ia hanyalah satu trend saja nak support minoriti ni. Trend Trend. Yang saya bimbang. Saya bimbang jangan jadi begitu dalam aktivisme dan perjuangan politik. You akan jadi popular, masuk peringkat dunia, dan akhirnya melupakan pula kepada majoriti yang ada dalam negara kita. Sebagaimana saya sebut tadi, di antara idealisme dan realiti itu, orang politik memang kena pandai-pandai dan kena tahu bagaimana menyeludup ataupun mengelak kun-kun yang dipanggil tadi. Betul, macam kita menggelicik bola. Betul. Kalau tidak, kita akan terperangkap dengan apa yang kita panggil perjuangan kita, dan akhirnya kita tak mampu buat yang lebih besar. Kita terperangkap dengan so-called isu minoriti. Bukan yang saya cakap tak perlu. Sebab itu isu yang paling pentingnya yang saya sebut tadi tentang political education. Saya balik semula kepada premis awal, supaya kita tak lari daripada tajuk ni dah cerita Indonesia semuanya. Itu contoh lah kan. Sebab tak, maksudnya kita dah banyak cerita benda tadi, benda yang lain. Isunya ialah perkara seperti kebebasan tadi yang saya sebut tadi. Ia bukanlah sebagai satu dosa. Malah ramai orang kita ni, pejuang kita ni pun, dia tak sedar, dia takut tentang kebebasan itu. Saya agak kalau benda itu kita terapkan daripada awal, paling tidak kita boleh cakapkan. Saya rasa Pak Khalid
kita dalam Parti Keadilan ada Pak Khalid lah kan. Kita mempertahankan hak Syiah kata Pak Khalid lah. Untuk Habis tak pergi kan kau. Tapi aku rasa kan saya sebut Pak Khalid tadi kan. Bukan saya lah. Yalah Pak Khalid. Walaupun saya sebutkan. Okey, tapi benda-benda macam ni saya sebutkan tadi, minoriti dan sebagainya tadi. Ya memang kita perlu pertahankan, dan bila kita ada kuasa yang lebih baik, kita akan boleh laksanakan. Cuma saya akui lah dalam sistem yang ada di dalam Kerajaan Negeri Selangor pada ketika ini, memang kita agak terhad untuk exercise perkara-perkara itu. Sampaikan kepada perkara-perkara asas seperti Dewan Negeri yang kita nak laksanakan selesa sebagaimana yang yang selari dengan konsep Commonwealth dan Westminster demokrasi itu pun dia boleh dia akan itu tak dapat dilaksanakan. Jadi saya anggap bahawa kita tak boleh terperangkap dengan isu-isu minoriti ini saja, tapi bukan juga ia tidak penting. Tapi kalau kita masukkan dia juga, maknanya sama ada kita mahu saja kalah, tapi ataupun kita nak bertegas untuk angkat isu-isu itu. Tapi kalau kita buat pendidikan kepada kader-kader kita, ahli-ahli kita kena convince dan yakinkan anggota kita dulu, baru kita bawa. If I can recap, you are saying that kita perlu tangani isu-isu golongan majoriti dulu, selesai tu baru kita cuba address minority issues. Is that what you are saying? No. Saya tak maksudkan begitu. Maksud saya ialah semua golongan harus kita pelihara, tetapi bagaimana kita convince majoriti supaya hargai. Sebab itu awal-awal saya sebut tadi, kata kunci yang penting untuk pendidikan politik dalam negara kita di masa depan ialah penghargaan kepada kebebasan. Kalau kita tak letakkan benda itu sebagai nilai, sebagai ideologi politik, sebagai garis perjuangan politik, maknanya, dan menyucikan kebebasan itu daripada dosa-dosa yang dilekatkan pada dia, kita tak akan bawa ke mana-mana. Dan akhirnya kalau ambil sikap untuk sokong minoriti pada waktu sekarang, akhirnya kita tak akan boleh ke mana-mana pun, kita akan terperangkap di situ. Okey, sebagai senario. Katalah dalam satu kawasan tu kan, satu negara lah, ada sebidang tanah. Sebidang tanah tu hak minoriti. Tapi pada masa yang sama majoriti tengah ada mengalami kebuluran. Tak ada tanah, hanya ada tanah tu aja yang boleh untuk buat pertanian, bercucuk tanam. Jadi macam mana? Apakah yang saudara mungkin akan lakukan? Kes plan dulu. Yalah, kita selesaikan isu asasi makanan. Jadi kita rembatlah tanah minoriti. Bukan kita rembat. Kita comes first lah. that's majority come first. That's mean kalau kita tak tanam makanan dan jagung kat situ, yang pemilik tanah tu pun mati. Jadi kita tanam yang minoriti pun boleh makan. Jelas dalam setiap perbezaan macam tu, dia akan ada isu bersama yang harus kita tangani dulu. Sebab tu aku setuju macam Amir tadi. Isu dia bukan tanah, isu dia ialah yang miskin itu kebuluran, kan? Dan dalam masa yang sama, kedua-dua memerlukan makanan yang sama. Jadi aku setuju, memang isu itu harus ditangani dulu. Tapi kalau minoriti tu kata tanah tu saya punya, saya boleh bercucuk tanam sendiri tanpa perlu buat pertanian secara besar-besaran untuk orang lain. Ya, sebab itu hal itu hak akan dia, jadi subjektif. Kalau kita bertahan golongan minoriti, orang akan kata kita menindas majoriti pula. Saya rasa macam ni. Saya rasa mungkin kes tadi yang Wawa cuba bagi tu Dia datang isu kebebasan liberal, dua camp tak boleh digabung. Yang penting pukul aku kenyang. Okey, sila. saya rasa kes tadi yang Wawa bawa ni mungkin kes yang sangat sangat ekstrim lah. Okey. Tapi kalau macam yang kes Nazrin bawa, saya tak fikir pimpinan pakatan tak ada buat kenyataan. Pimpinan pakatan banyak buat kenyataan. Mungkin di peringkat kapasiti persetujuan ketiga-tiga parti, tapi ramai pimpin pakatan program itu dah bercakap di parlimen dan di luar. Dan saya rasa dekat sini yang dia dinamik, tapi dari segi konteks politik menang undi ni mungkin sedikit merugikan lah bagi pakatan. Tapi
2-3 kali dah sebut menang lagi. Itu memang tinggi gol. Okey. UPM. Tak, saya suka situasi itu. Tapi yalah, dalam masa sama kita nak menang kan, nak menang pilihan raya. Tapi kat sini nak balance tu yang susah. Boleh saya sentuh sikit? Ya. Yalah, saya pun nak popular juga. Kau tweet kau apa benda? Saya begini, kita kena appreciate senario yang Azrul Azwa berikan. Kan, ini persoalan kepada kebebasan. Kebebasan pun saya mengambil dan saya Amin pun setuju dengan rakan-rakan yang menghargai kebebasan, yang menghargai kebebasan sebagai garis perjuangan. Aku masuk. Semua lah. Actually saya rasa percaya di sini ramai yang mempercayai kebebasan. Cuma bagaimana dalam isu praktikal. Jadi Azrul tadi bagi senario tanah dan jawapan Amir dan juga Hilman juga yang menyokong tu betul, itu satu isu yang timbul ialah isu makanan. Tetapi begini, dalam keadaan yang penuh kerumitan, Azwa bagi senario, dia juga penuh dengan simplicity bagi saya. Simplicity maksudnya kita pandang melihat begitu. Kerana rasa Azwa mungkin lebih arif lah dalam menggarap polisi sebab dia berada di pejabat Menteri Besar. Saya tak berpeluang lagi. Bukan kata tak berpeluang lagi. Tapi dah ada kan, tapi kena buang kan? Itu PKNS. Janganlah kaitkan. Tengok nasib baik kamera tercabut tak ada. Allah sayang. Saya dengan Azrul ni rapor yang baik. Lepas ni kita lobby dia. Okey tak. Tapi begitu. Maksudnya kena appreciate senario. Betul Azrul. Maksudnya isu kebebasan akhirnya yang timbul adalah mengenai utilitarian itu. Kan itu antara cabaran kepada kebebasan kan. Tetapi kita pun tahu dan sekali lagi Azrul pun belajar ekonomi dengan lebih spesifik bahawa pilihan tu ada, choices tu ada, option tu ada kan. Jadi dalam pertimbangan kita selalu buat assumption, terutama bila kita berhadapan dengan isu ekonomi sebagai contohnya. Kalau kita melihat sudut ekonomi sahaja, kalau kita lihat daripada sudut lain, politik, sosio, ekonomi dan sebagainya lah, budaya keamanan dan sebagainya, akhirnya orang yang meniaga yang tanah itu, dia nak cucuk tanam apa pun, akhirnya dia terpaksa mengambil kira perut dia, perut keluarga dia, dan juga akhirnya kalau kita rasa pure ekonomi, dia juga mengambil kira untung. Okey, aku boleh meniaga. Itu satu aspek yang kita tak boleh tolak juga. Betul tak Azwa? Aku boleh meniaga, aku boleh untung, why not aku tanam orang yang suka. Pasal apa tiba-tiba aku nak tanam pokok dragon ke apa, dragon fruit, kalau orang lain semua pakat nak makan beras nasi katakan. Ini macam saya foreign idea. Contohnya. Tetapi dalam negara yang lebih kompleks, nation state, akhirnya kita ada isu contohnya yang kita percaya kepada ekonomi liberal, dalam framework liberal. Kita percaya bahawa monopoli tak boleh, kita tak benarkan. Kan? Jadi kita tak boleh benarkan dia memonopoli. Betul tak? Dan pada masa yang sama kita tahu bahawa framework kita ialah framework kebebasan. Dan dalam framework kebebasan ni perjalanan dia lama. Ni siapa yang nak tanding ketua kandang muda ni? Saja yang lawak. Dan bukan apa, saya nak perincikan apa yang Amir cakap tu. Dia pun nak tanding tak? Okey. Saya nak bagi senario yang lebih senang lah. Kita nak sembang pasal isu minoriti ke. Bagi saya habis sikit. Jadi begini. Jadi apabila kita cakap mengenai distributive justice, saya rasa Datuk Sri, di situ kita boleh, dan situlah kita ada veil of ignorance, original position dan sebagainya. Kita ambil kira benda-benda yang boleh kita garap. Tapi pertama ada cabaran pada kita sekarang, bagi saya, kita percaya pada kebebasan ke tidak? Contohnya saya ambil contoh sikit. Sorry Nazrin, dia dah mengantuk. Contohnya Keynes, John Maynard Keynes. Ramai orang sosialis dan kiri hijack Keynes dengan mengatakan bahawa ini hujah mereka sembunyi. Tapi Keynes kalau hidup lagi, sorry bro, aku membahas dalam liberal framework. Aku bukan bahas dalam socialist framework. Tetapi tahun 70-an development theory dan sebagainya, Azwar lebih arif dari isu ekonomi, hijack itu untuk jadi hujah mereka. Dan dengan position bahawa tak mempercayai kebebasan. Keynes dengan position mempercayai kebebasan nombor 1. Aku ni bukan perbebasan perlu dibatalkan. Amin kan saya. Kami bukan saja dua sepupu, tapi kami percaya satu aliran. Okey. Apa dia nak tanya? So kita ambil isu yang praktikal lah, isu hudud ya sekarang ni kan. Okey, misalnya kita buat PAS, Kerajaan PAS buat memorandum dan dia buat
Indian dan semua 80% semua orang sokong hudud. Tapi position minority tak sokong hudud. Jadi sebagai seorang orang politik untuk dapat undi, maknanya kita kena sokong hudud lah. Saya ambil apa pandangan tentang dia. Saya rasa ni konsep yang lebih senang lah kita nak jelaskan dalam senario tu kan. Isu hudud. Adakah kalau semua majoriti sokong, kita pun akan sokong? Atau macam mana? Tak, aku rasa macam ni. Aku rasa boleh campaign untuk tak 80% sokong. Nak tak nak benda tu akan diimplement. 80% sokong kan, dia akan diimplement. Cuma bila dah situasi dah diimplement, peranan seorang wakil rakyat lah ataupun aktivis dan sebagainya ialah untuk check dari segi pelaksanaan. Ya. Itu aja. Sebab kalau dah 80% sokong, kau hanya boleh bantah lah, tapi benda tu akan digubal. Kalau nak Itu for sure. situasi macam tu, sebelum ni banyak akta-akta yang kita minoriti tak setuju. Ya. Tapi tetap diimplementasi. Saya bagi izin untuk orang campaign tu. Ada dia orang nak lah. Ya, tapi dia kena bagi kebebasan lah Bebas- untuk orang bebas. orang dia sendiri, itu wajib. Dan aku tak Ya. setuju juga ada hujah-hujah yang meremehkan kebebasan PAS untuk cakap pasal hudud. Of course lah, ini political strategy lah. Sebab dia kadang boleh, dari segi politik dia boleh merugikan. Tapi bagi aku untuk orang yang berminat dengan idea, dia kena allow lah PAS untuk ni. Tapi dia kena contest lah, contest lah idea tu. Benda ni memang ada risiko lah dari segi politik kan. Okey, Rat, aku rasa masa dah habis. Terima kasih Amir kerana datang pada malam Bagi ni. Amir jawab dulu lah, tutup. Nak tutup? Okey, Amir, tutup sikit dah, bagi seminit. Amir nanti. Ujilah saya. Saya belum. Okey, tak. Tak, saya kira baik Nanti orang soalan Azrul dan juga soalan yang dibawa oleh saudara Nazrin. Ada banyak persoalan-persoalan asasi dalam negara kita yang kita tak tangani. Yang saya sebut tadi tentang faham kebebasan. Sebelum kita pergi kepada perkara-perkara mikro yang kita nak laksanakan dan sebagainya. Ada perkara tu kadang-kadang dia jadi theoretical. Yang tak mungkin kita akan jadi. Itu hanya untuk mengesan daripada segi teori lah. Tentang pelaksanaan hudud, saya kira isu ini lebih banyak politik daripada konten hudud dan konten negara Islam itu sendiri. Sebagai contoh, semalam saya tengok ada satu rakaman Haji Hadi cakap kita akan membawa dalam mesyuarat pakatan dan menerangkan tentang hudud. Oh, rupanya baru nak terang kepada rakan-rakan Pakatan Rakyat, apatah lagi dengan rakyat. Saya hadir dalam banyak ceramah PAS dan bersama-sama pemimpin PAS. Konten yang disebutkan selalu adalah hudud ini yang nyata dalam Al-Quran dan tidak boleh ditentang oleh orang Islam. Stop sampai situ. Kontennya, perkasaannya, hujahnya dan sebagainya itu tak dibincangkan. Dan bila ada orang petikai lalu dianggap melawan hudud sebagai contoh. Jadi ini semua berlaku sebab masyarakat politik dalam negara kita ini memang politik melaung-laung ini lebih banyak daripada nak bincang kepada asas dan perbincangan. Asas rancangan dan perbincangan yang mungkin ada ramai orang boleh buat lah. Ramai orang boleh buat lah. Yang perlu kita buat, dan saya rasa politik kepemudaan, walaupun benda-benda ini melibatkan walaupun benda ini sepatutnya melibatkan profesor-profesor yang belajar dan duduk lama kat universiti, kena bawa benda ini. Tapi kalau dah tak ada, maknanya pemimpin pemuda kena sahut cabaran ini untuk tangani. Yang saya sebut tadi, isu sensitif ni, ekonomi yang kita bincang dan melirik tadi dalam soal ada tanah ke tak ada tanah, sampailah kepada soal agama, sampai isu sekolah yang kita selalu suka simpan di bawah hati kita, kita tahan dia dalam bentuk ni dan tak berani keluarkan. Saya memang muda kena ke depan isu ini, bincangkan, sama ada tengok level dia lah, terbuka atau tertutup. Dan sebagai ahli politik, kita kena tahu juga akhirnya undi itu menang ke tidak dulu. Kan kalau dia daripada kalah, tak gunalah. Tak guna. Saya terus akhirnya ada kebiasaan. Itu yang saya cakap, kena pandai gelecek di tengah tu kan. Tapi akhirnya kita kena tangani lah. Kalau kita soal cakap sekarang hudud dan tak mampu laksanakan, buat apa kita sebut? Masalah dia yakin dia macam ni lah. Dia empat kali aku ingat ayat dia dulu yang menyebabkan aku sedikit tersentak lah kan. Kita sepanjang sejarah ni, manusia bukan hanya memperjuangkan kebebasan, tapi pada masa yang sama manusia memperjuangkan keadilan. Jadi yalah, kalau semua orang berjuang bebas lah, aku boleh pukul kau dan sebagainya, dia tak berjuang dengan keadilan, so
So daripada situlah bergerak macam lah dalam masyarakat kita hari ni. Okay. Okay Ran. Thank you. Terima kasih banyak pada May kerana datang pada malam ni. Air order. Okey, lepas ni minum sampai. Sebab tadi sebenarnya kita nak ada Nik Nazmi dengan Nik Nazmi, tapi Nik Nazmi tak boleh datang sebab dia sakit. Tapi ramai dia kata tak sihat. Tapi Wan Yusof berkata Nik Nazmi, aku kata tak boleh lah. Dia kata betul lagi. Macam kempen untuk bos pula. Meremeh. Mempertahankan bos lain tu kan, ayat tu lain. Nazri tak boleh Nazri Yunus tak boleh dapat sebab dia pergi utara kata je lah. Pergi Sabah Sabah Aku tu dengar utara. kat Sabah. Dengarnya di Sabah. Tak tahulah, tak apalah. Jadi aku rasa Amir datang pada malam ni satu kredit untuk kita lah. Kita bagi tepuk tangan lah pada dia. Gila ahli ke? Abang negara. Bila nak upload esok lusa? Tak lah Rais. Malam ni upload. Ya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.